dua sahabat kita daripada Apa di Langit ini, bersama dengan Hafiz Muza, pengasas Apa di Langit Universe Awareness Malaysia, dan juga Amirul Hazim Kamaruzaman, pengasas bersama Apa di Langit Universe Awareness Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasanya kita bersama secara fizikal, tetapi hari ini tidak mengapa, secara maya pun tidak mengapa. Mungkinlah antara kita, ruang antara kita ini adalah antara ruang angkasa. Betul. Itulah. Tapi sebelum kita nak bercerita mengenai Galaxy Cruise ni, kita cerita terlebih dahulu apa fenomena yang terjadi semalam. Halo matahari. Saya sempat saksikan, Ridwan. Mungkin boleh kupas sedikit mengenai fenomena semalam. Soalan Cepu Mas ni, Cik Hafiz silakan. Soalan Cepu Mas. Soalan yang saya rasa rata-rata masyarakat kita, rakyat Malaysia yang berada di sebahagian di Kuala Lumpur, kemudian di Selangor, Negeri Sembilan, rasa sampai ke Johor kan itu nampak kan. Dapat melihat satu fenomena yang sangat menakjubkan di langit tengah hari semalam dalam jam 1.28, 1.29 begitu. Ada satu, orang kata apa, ring lah kita panggil, yang dinamakan halo dekat langit. Dia seperti pelangi sebenarnya. Macam mana jadi macam tu? Ramai orang macam terpegun lah. Ramai juga kami ni terima WhatsApp, Telegram, soalan yang begitu banyak sampai tak menang tangan nak menjawabnya. Jadi apa yang berlaku sebenarnya adalah bila matahari berada pada kedudukan macam zenit dekat atas kepala kita, di atas kepala kita panggil zenit kan. Waktu tu apa yang berada dekat langit tu ada kristal ais. Kristal ais tu menyampahkan cahaya menjadi bentuk seperti pelangi yang bentuk bulat macam tu. Biasa kita nampak pelangi macam dia orang kata apa? Gitu kan? Melengkung. Melengkung. Bila matahari betul-betul berada di atas kepala, dia akan nampak. Ya Allah, cantiknya. Kita boleh tengok sekarang di kaca TV anda. Itu dia fenomena semalam Ya. Ya, betul. Saya tak dapat, Hazim dapat. Saya kawasan rumah saya memang jelas nampak. Saya berada di dalam rumah. Aduh, terlepas. Sebab memang kita nampak semua orang semalam memang sibuk muat naik di media sosial mengenai halo matahari. Jadi saya sempat tengok keluar. Memang cantik, satu fenomena yang memang saya tak sabar nak tanya sebenarnya dengan Apa di Langit hari ini. Tapi itu semalam, kejadian semalam halo matahari. Kita nak beri tumpuan. Ini projek terbaru daripada Apa di Langit. Projek sains masyarakat Galaxy Cruise. Apa ni sebenarnya? Sinopsisnya macam mana? Silakan Hazim, saya bagi Hazim lah. Silakan. Jadi program projek sains masyarakat Galaxy Cruise ni, pertamanya kami pernah menganjurkan pada kali pertama pada awal Januari yang lalu, yang tu dia namakan sebagai kempen awal tahun, yang mana kempen tersebut berlangsung sebulan, tetapi kita di Malaysia kita laksanakan agak lewat seminggu terakhir sebelum kempen tu tamat. Jadi masuk yang siri yang kedua ni, projek Galaxy Cruise ni, kita melaksanakan dalam tempoh kempen yang lengkap, iaitu 1 bulan dalam 1 hingga 31 Ogos nanti tamatnya. Dan projek ni adalah sebenarnya dia adalah projek sains masyarakat, di mana masyarakat, orang awam, pelajar sekolah, guru, sesiapa sahaja dengan latar belakang pendidikan apa sahaja boleh sertai menjadi, kita kata, saintis masyarakat. Apa yang mereka perlu buat adalah mereka mengklasifikasikan galaksi-galaksi yang ada. Dan galaksi-galaksi ni bukan kita kata sekadar macam simulasi, tipu-tipu, direka, CGI dan sebagainya. Bukan. So dia adalah sebenarnya data astronomi galaksi yang sebenar dirakam oleh sebuah teleskop yang besar, bersaiz 8 meter, dan iaitu teleskop Subaru milik National Astronomical Observatory of Japan, NAOJ. Jadi dia adalah sebuah projek sains masyarakat di mana masyarakat turut membantu ahli astronomi profesional dalam kita kata mengklasifikasikan galaksi-galaksi yang ada di ruang angkasa sana. Maksudnya keterlibatan secara langsung lah. Kita membantu walaupun tidak profesional, tidak tahu astronomi secara detail mendalam, tetapi kita turut boleh membantu ahli-ahli astronomi profesional ni. Jadi adakah kita boleh mengakses imej yang dirakam oleh teleskop yang anda katakan sebentar tadi, teleskop sebesar 8 meter itu, dan di mana kita boleh akses imej tersebut kalau kita nak tengok bintang-bintang yang berada di angkasa kita sekarang? Okey, baik. Okey, baik. Macam mana nak akses? Ya, semestinya untuk citizen science ataupun kita panggil sebagai saintis masyarakat lah. Biasanya kan apa tu Ridwan Syafiqah kan, bila cakap pasal sains, biasanya kita akan bayangkan ahli sains, ahli astronomer saja yang akan buat kerja. Kita tak dapat tahu apa yang mereka buat, macam mana mereka buat. Tapi kali ini kita nak galakkan rakyat Malaysia bersama-sama dengan kita
faham dan tahu bagaimana ahli astronomer menggunakan data yang diambil daripada teleskop Subaru yang canggih itu dan bantu ahli astronomer klasifikasikan galaksi-galaksi itu. Satu perkara yang sangat menarik ialah kalau kita sebelum ni tengok langit, Syafiqah dengan Rizwan, kita nampak bercakap pasal bintang, betul tak? Kan? Bintang. Okey, sekarang kami bercakap tentang galaksi. Bila sebut galaksi, dalam satu galaksi dia ada bilion bintang. Galaksi Bima Sakti. Satu saya panggil sebagai taman perumahan bintang-bintang lah. So, satu galaksi itu ada banyak sangat bintang. Bayangkan ada bilion galaksi dan bilion bintang dalam tu. Jadi, kita nak bantu ahli astronomer untuk klasifikasikan. Orang kata apa, galaksi-galaksi mengikut dia punya kelas-kelas tertentu. Dan satu perkara yang kami sangat menarik waktu kita ada launching baru-baru ni adalah kita dapati yang kenapa kita tak boleh ataupun kita tak pakai je AI. AI boleh je ataupun artificial intelligence kan, boleh je bantu untuk tolong bantu classify kan sebagainya. Tapi apa yang kami dapati adalah ada perkara yang AI tak boleh buat. Ada unik dekat galaksi-galaksi itu. Ada galaksi yang interacting, yang maknanya mungkin berasal daripada awal mula-mula Big Bang. Jadi AI tak ada dia punya, orang kata apa, tak dapat nak trace kat situ. Itu yang Dr. Prof. Mazlan itu kongsikan perkara yang sama bersama dengan Profesor Saiko. Beliau adalah salah seorang yang terlibat secara langsung dalam membina teleskop Subaru tu. Memang sangat hebat. Dia cakap pun dengan penuh semangat, gembira je kita. Bila kita bercakap dengan apa di langit ni, kita dengarlah terma-terma galaksi Bima Sakti, Milky Way, teori Big Bang semua keluar. Tapi kalau kita berikan tumpuan kepada projek kali ini, Galaxy Cruise ini, apa di antara pengisian yang terdapat di dalam program kali ini? Okey, baik. Banyak saja pengisian kita kata yang menyokong kepada kempen Galaxy Cruise ni. So Galaxy Cruise tu secara umumnya adalah sebuah projek yang tadilah sains masyarakat peserta ataupun pelajar, guru sebagainya mengklasifikasikan galaksi. Tetapi program-program di belakangnya yang menyokong kepada kempen ni kita ada banyak. Antaranya kita ada kem angkasa cilik untuk pelajar-pelajar sekolah rendah 7 hingga 12 tahun. Kemudiannya kita ada kem celik angkasa, yang ni untuk pelajar-pelajar murid-murid tadika 4 sehingga 6 tahun. So kita go until to the youngest age kita pergi. Kemudian kita ada juga untuk orang awam, kita ada apa nak tanya. Yang ni adalah siri program yang kita kata dah masuk musim kedua. Siri yang ketiga ni kami bawakan Dr. Adelika, iaitu salah seorang kita kata ratu black hole Malaysia yang menemui black hole. So kita jemput beliau untuk buat sesi perkongsian mengenai galaksi taman perumahan bintang-bintang. Yang tu untuk orang awam kita akan buat secara terbuka. Malah yang terdekat untuk minggu ini, kita ada nanti pada Jumaat dan Sabtu 6 dan 7 Ogos ini pada 9 malam kami membuka penyertaan untuk bengkel Galaxy Cruise kepada guru-guru. So kami nak bantu bimbing kepada guru-guru dalam kempen Galaxy Cruise ni untuk mereka ajarkan, mungkin boleh jadi pendidikan PDPR mereka di dalam PDPR untuk mereka ajak murid-murid, terutamanya guru sains atau mungkin kelab sains dan sebagainya, co-curriculum untuk buat aktiviti Galaxy Cruise ni di rumah. So bengkel tu khas untuk guru pada Jumaat dan Sabtu ini. Cerita tentang Galaxy Cruise, cerita tentang ilmu astronomi ni, anda sebut tentang black hole, teori Big Bang dan sebagainya, dia tidak pernah terlepas daripada kita untuk juga kita melihat bagaimanakah sebenarnya teori-teori ini diadaptasikan dalam bentuk filem. Malah ia menjadi perdebatan di kalangan saintis sekalipun dari segi aspek dimensi masa dan sebagainya. Jadi panjang sebenarnya dan juga besar sebenarnya spektrum perbincangan mengenai ilmu astronomi ini. Pendapat Cik Hafiz sendiri, di mana tahap pengetahuan kita, masyarakat Malaysia, terhadap perkara-perkara yang begitu kompleks, terutamanya dari aspek teori Big Bang, black hole dan juga dimensi masa yang sehingga kini masih lagi menjadi perdebatan? Terima kasih soalan cukup emas ni sebenarnya. Okey, baik. Di mana masyarakat kita dalam kata ilmu astronomi ini sebenarnya? Apa yang kami dapati melalui pengalaman kami bersama dengan masyarakat adalah, yang pertama, masyarakat memang teruja dengan kata apa, isu-isu ataupun topik yang sebegini, Big Bang, black hole, relativity theory. Malah kita dapati anak-anak kita, pelajar-pelajar, adik-adik kita yang di sekolah, kami datang kepada kami tanya, abang,
black hole tu apa? Kalau black hole ada, white hole ada tak? Macam tu. Kan dia nak macam ada duality kan? Ada black hole, ada white hole tak? Saya tanya galaksi tu macam mana? Sebenarnya masyarakat memang berminat. Dan di sekolah ada diajar dalam subjek sains, ada topik-topik yang berkaitan dengan angkasa. Tapi di luar bilik darjah, bidang astronomi ini berkembang dengan begitu pantas, penemuannya berlaku begitu banyak dan banyak yang menarik minat. Dan kebetulan pula isu-isu ataupun fenomena serta aktiviti angkasa lepas aktif di social media, kemudian berlaku di seluruh dunia antarabangsa. Jadi ini menyebabkan masyarakat kita berminat nak tahu. Dan apabila mereka berminat nak tahu, dia ada satu perkara yang kemungkinan apabila mereka nak tahu tu ada maklumat yang tersalah ataupun maklumat yang mungkin tidak tepat. Jadi peranan kami membawa balik masyarakat faham sebenarnya begini. Kerana banyak interpretasi yang dikeluarkan oleh masyarakat tentang sesuatu. Kita tahu mereka semua teruja, mereka semua seronok nak tahu pasal langit, nak belajar tentang alam semesta, nak tahu di mana kita manusia di alam ni. Jadi apa yang kita boleh buat ialah kita bantu bimbing, okey nak dapatkan maklumat yang betul begini dan inilah sebenarnya yang berlaku. Jadi banyaklah assumption. Macam semalam kan bila tengok halo tu orang kata betul ke nanti lepas tu putih beliung hujan lebat dan sebagainya. Hujan ribut. Jadi sampai ada yang relate pula. Kalau bila ada halo ni tanda kiamat pula. Lepas tu ada pula relate dengan fenomena istiqbal planet Zuhal. Itu semua kita kata kecelaruan maklumat lah. Bila terlalu banyak sebenarnya kita perlu masyarakat perlu tapis, perlu tahu kemudian yang mana yang sebenarnya relatable dengan fenomena yang sedang berlaku. Okey, dalam ruang masa yang ada sedikit ni, kongsikan apa fenomena yang paling terdekat sekali yang boleh kita saksikan selepas ini. Yang terdekat sekali. Okey, semalam kita ada istiqbal, kita ada 12 hari bulan Azim kan? Fenomena Jurayan Meteor Perseid. Si, betul. Jurayan Meteor Perseid. Maknanya boleh lihat dekat langit. Okey, kata apa? Kita panggil apa Azim? Kita panggil macam tai bintang. Tai bintang. Jadi kita dipahamkan maksimum hujan meteor ni ialah pada 12 hingga 13 Ogos nanti. Jadi kepada mereka di luar sana jangan fikir bukan-bukan pula. Itu memang satu fenomena yang memang kita tunggu-tunggu. Apapun bila kita bercakap dengan apa di langit ni memang tak cukup masa selalu sebab kita memang very eager nak tahu. Saya nak korek lagi pasal teori relatif tu. Teori masa zaman boleh dilipat 4 dimensi dan sebagainya. Apapun, kita kembali kepada Galaxy Cruise, mungkin kata-kata akhir untuk mengajak semua yang menonton untuk menyertai Galaxy Cruise. Okey. Kata-kata akhir kami saya rasa pertama kami mengajak masyarakat untuk bersama dengan kami daripada semua segenap lapisan umur bersama dengan Apa di Langit untuk menyertai program Galaxy Cruise ni. Jadi suatu pelancaran tempoh hari Prof Mazlan ada meletakkan sasaran untuk rakyat Malaysia. Kalau yang lepas kita semua berjaya sampai 40,589 galaksi. Okey, tahun ni kali bulan ni berapa Hazim? Kita dah untuk kempen kali ini yang kedua ni Prof Mazlan meletakkan sasaran kepada keseluruhannya sehingga 31 Ogos rakyat Malaysia dapat mengklasifikasikan sebanyak 200,000 galaksi. Itu jumlah sasaran yang kita nak capai. Rakyat Malaysia keseluruhannya mengklasifikasikan 200,000 galaksi. Jadi ilmu astronomi ini bukan ilmu yang statik, ia bersifat dinamik. Maksudnya masih lagi boleh dikaji dan juga ia bergerak berdasarkan masa. Terima kasih kepada dua anak muda ini. Saya rasa cukup penting kepada pembangunan ilmu astronomi untuk masyarakat Malaysia, khususnya kepada kanak-kanak. Kalau dulu sebelum zaman pandemik, mereka inilah yang turun ke padang memberikan pendidikan dan juga pendedahan ilmu astronomi kepada anak-anak di peringkat sekolah rendah. Terima kasih sekali lagi kepada Encik Hafiz dan juga Encik Amirul, pengasas Apa di Langit, bercerita kepada kita tentang Galaxy Cruise dan juga apakah yang akan datang, fenomena berlaku dan juga ilmu astronomi yang perlu kita tahu. Baiklah.